أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah bertemu kembali kita PDPR dengan mata pelajaran tafsir setelah mana kita kenyang dengan daging korban dan sebagainya. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada kamu semua dan maaf zahir dan batin. Jadi pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita pada tajuk yang kelima. Pada tajuk yang kelima iaitu pada muka surat 71 yang mana yang ni telah kita bahaskan dan telah kita bincangkan pada pelajaran yang lepas iaitu pelajaran sebelum peperiksaan yang kita hadapi pada minggu yang lepas. Jadi saya ulang balik sikit ayat Quran yang kita akan perjelaskan iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi maknanya pun telah kita bahaskan, ma'anil kalimatil mukhtarah pun telah kita perjelaskan dan kita telah perbincangkan. Jadi yang ni pun buku surat 72 pun kita dah settle kan, syarahul ayati ijmalan dan sababun nuzulil ayah, penerangan ayat secara ringkas dan juga sababun nuzulil ayah, sebab penurunan ayat yang kita baca tadi. Yang kita bahaskan dan kita telah saya terangkan kepada kamu, iaitu berkenaan dengan dua puak iaitu puak Aus dan Al-Khazraj, yang mana mereka ini sebelum kedatangan Islam mereka bergaduh selama 1400 tahun. 40 tahun mereka bergaduh, mereka berperang sama diri selama 40 tahun. Jadi apabila kedatangan Islam telah datang kepada hati mereka dan taqwa pun terbina, terlahir daripada hati nurani mereka. Maka dengan agama Islam itulah mereka menyatu. Jadi ayat ini berpandukan kesatuan umat Islam. Jadi yang mana berkelahi, yang mana yang duk bergaduh lah ni, berpeganglah dengan ayat ini dan kamu insya-Allah kamu akan harmoni hidup bersama. Jadi binalah taqwa dulu. Okey, yang ni kita baca lagi. Pada muka surat 73. Mafhumu hablillah. Mafhumu bihablillah. Apakah yang dimaksudkan dengan mafhum bihablillah? Mafhum ataupun maksud bihablillah, maksud tali Allah. Dan letak tangan kat tu ada 5 antaranya. Yang pertama Al-Quran. Apa dia maksud dia? Quran. Al-Jama'ah, iaitu jamaah umat Islam. Dan yang ketiga Islam. Dan yang keempat Ahdullah, iaitu janji-janji Allah. Dan yang kelima yang dimaksudkan dengan hablillah ataupun tali Allah itu ialah ikhlas, iaitu ketulusan hati. Okey, yang ni salin semua baca misal. Dan seterusnya mafhumut taqwa. Mafhum at-taqwa asasul ukhuwah. Apakah yang dimaksudkan dengan at-taqwa asas ukhuwah? Apakah yang dimaksudkan dengan ketakwaan itu merupakan asas persaudaraan? Mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan takwa. Pertama kali kita kena tahu apa maksud takwa. Okey. At-taqwa fil lughati as-siyanatu wal hadaru wal wiqayatu wajtinabu ma huwa makruhun aw qabihun aw darrun. Jadi kamu ambil sampai as-siyanah je untuk nota kamu. At-taqwa tu maksud dari segi bahasa iaitu as-siyanatu, penjagaan, wal hadaru, waspada, kewaspadaan, ataupun al-wiqayatu, pencegahan, wajtinabu ma huwa makruhun aw qabihun aw darrun, dan menjauhi perkara yang dibenci, perkara yang buruk dan perkara yang memudaratkan. Itu maksud takwa dari segi lughah. Kamu ambil as-siyanah tu saja.
Kamu tulis as-siyanah, saya terangkan lah. Tadi kamu untuk nota kamu tulis as-siyanah saja. Faqat. Bas. Dan taqwa dari segi istilah pula apa? At-taqwa fil istilah ataupun fil istilah at-taharruzu min uqubatillahi ta'ala wa 'adzabihi bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi. Apakah dimasukkan dengan at-taqwa dari segi istilah, yaitu taqwa at-taharruzu, melindungi diri, min, daripada, uqubatillah, hukuman dan siksaan Allah, uqubatillahi ta'ala wa azabihi, hukuman dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak melindungi diri? Bittiba'i awamirihi, dengan kita mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangannya. Okey, takwa itu apa? Saya ulang, melindungi diri daripada hukuman dan azab ataupun siksaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengikut perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi apa yang Allah Ta'ala suruh buat dan apa yang Allah Ta'ala larang, kita jauhkan. Itu dimasukkan dengan taqwa. Seterusnya, inna madarat taqwa 'ala al-qiyami bil 'adli fi huquqillahi wa huquqil 'ibadi. Sesungguhnya sifat ketakwaan itu berkisar. Maksudnya inna madarat taqwa berkisar tentang apa? Kepada melakukan secara adil, 'alal qiyami, kepada melakukan bil adli, secara adil, fi huquqillahi wa huquqil ibad, adil pada hak Allah Ta'ala dan hak-hak hamba. Maksudnya kepada hamba Allah Ta'ala kita melakukan secara adil, dan kepada manusia ataupun hamba-hamba Allah pun kita berlaku adil, iaitu tidak menzalimi lah maksudnya. Wa man istaqama, barang siapa yang beristiqamah, bahwa man istaqama, barang siapa yang beristiqamah ataupun berterusan, ala taqwa, ke atas jalan taqwa, walazima fi mantiqatil qawlis sadi, fi mantiqihi walazima fi mantiqihi al-qawl as-sadida, dan melazimi dengan pertuturan ataupun percakapan yang baik, faqad hudiya ila at-tayyibi, maka dia telah diberi petunjuk, maka dia akan diberi petunjuk, maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya kepada kebaikan dan jalan yang terpuji. Maka Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada kebaikan dalam percakapan dan jalan yang terpuji. Jadi barang siapa yang beristiqamah ataupun berterusan dengan sifat taqwa, maka Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada dia untuk menjalani kehidupan ke arah jalan ataupun ke arah siratil hamid, jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang bagus. Wala syakka anna iqamatal mujtama'i ala syari'atil islami wa wala syakka, dan tidak syak lagi ataupun tiada ragu-ragu lagi, anna iqamatal mujtama'i, sesungguhnya untuk membina masyarakat, anna iqamatal mujtama'i, sesungguhnya untuk membina masyarakat, ala syari'atil Islam, ke atas syariat Islam. Macam mana kita nak membina ni? Wa ususut taqwa, dan juga membina ke arah ketakwaan, hiyal khutwatul ula. Okey, siap. Bukan.
terjemah ini, wala syakka, dan tidak ragu-ragu lagi, sesungguhnya mewujudkan masyarakat mengikut syariat Islam dan asas-asas takwa adalah langkah pertama dalam membina negara Islam. Wah, adalah langkah yang pertama. Maksudnya untuk membina negara Islam mesti tidak wajib ke atas kita untuk membina masyarakat kita dulu dengan syariat Islam dan takwa. Jadi kita bila ada takwa dalam hati kita, hati masyarakat, insya-Allah negara Islam pun akan terbina. Wahya khutwatun hammatun, yang ia merupakan langkah yang penting li salamatiha, untuk kesejahteraan dan memelihara kestabilannya. Sampai situ. Sampai situ dah lah. Allah sikit lagi apa? Fanasha'at al-fitnatu allati sababuha adamu tamhisut taqwa wat ta'ah. Dan lahirnya fitnah. Fitnah itu akan terlahir disebabkan sababuha, kerana kurangnya ataupun tiada sifat ketakwaan dan ketaatan. Jadi apabila tak ada takwa, tak ada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka fitnah pun akan terlahir. Boleh? Gitu. Yang dalam kotak tu ambil bilah. Wattaqwa huwa an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayatun bitanfidhi awamirihi wajtinabi nawahihi. Dan takwa itu menjadikan di antara kamu dan azab Allah Subhanahu wa taala wiqayatun, satu pencegah. Maksudnya pencegah untuk untuk kita terpelihara daripada azab Allah. Bitanfidhi awamirihi, dengan cara kita melakukan awamirihi, arahan Allah Subhanahu wa taala, dan wajtinabi nawahi, dan kita menjauhi larangannya. Okey, boleh? Habis itu. Seterusnya pada muka surat yang terakhir untuk tajuk ini, ma yu'khadhu minal ayah, apa yang kita perolehi daripada ayat. Yang pertama, hurmatul furqati wal ikhtilaf, haram untuk kita berpecah belah dan juga berselisih pandangan. Bukan berselisih pandangan, maksudnya berselisih lah. Berselisih di sini maksudnya bertelingkah, ya tuan-tuan. Dan yang kedua, wujubu zikrin ni'ami li ajli syukrillahi ta'ala, wajib kita menyebut nikmat-nikmat sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wujub tamassuki bid-dinil islami bisyiddatin, wajib wajib at-tamassuki, berpegang teguh, bid-din, dengan agama Islam, bisyiddatin, dengan teguh, maksudnya berpegang teguh lah. Al-qiyamu 'ala syirki wal ma'asi, al-qiyamu 'ala syirki wal ma'asi wuqufun 'ala syafiri jahannam, melakukan kesyirikan dan dosa itu adalah berdiri di tepi neraka. Maksudnya siapa yang berlaku syirik, berlaku maksiat, dia berada di tepi api neraka. Kenapa? Kalau dia tak ada bertobat, dia mati, wala'iyazbillah, masuk ke dalam api neraka. Tetapi kalau dia dan bertaubat, maka dia pun terselamat, insya-Allah, amin, daripada api neraka. Setakat itu saja. Jadi harap dengan dengan pencerahan ini dapat membantu kamu dan membantu saya, bersama-sama kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi mau yukhadhu minal ayah tu ambil dua dah lah. Dua ke tiga? Tiga lah, tiga. Wujub tamassuki bid-dinil islami bisyiddatin. Okey. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.